Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada Dr. Halim, sahabat-sahabat, brothers and sisters. Saya Nur Ashikin binti Dasuki akan memulakan pembentangan daripada kumpulan kami, kumpulan 1, Akta Pendidikan 1996. Maklumat lanjut boleh dilayari di pautan tertera. Baik, ringkasan Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Tujuannya untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia. Malaysia nak jadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. So, Akta Pendidikan 1996 ni menampilkan kesinambungan kepada hasrat negara kita lah. Akta ini paksinya ialah kepada perakuan utama Penyata Razak 1956, iaitu asas dasar pendidikan kebangsaan. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada tahun 1961. Tujuannya untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Baik, seterusnya. Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550 mengandungi 16 bahagian dan 156 seksyen. Terdapat bahagian yang mengandungi bab, contohnya seperti bahagian 4, Sistem Pendidikan Kebangsaan. Bahagian ini mengandungi 12 bab. Jadi, cikgu-cikgu boleh tengok banyaklah bahagiannya. Dan kita akan, dalam pembentangan kami, kita akan fokus lebih kepada bahagian sistem pendidikan kebangsaan. Seperti pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, menengah, lepas menengah. Fokus kita akan lebih kepada bab-bab ni lah hari ni. Baik, cikgu-cikgu boleh lihat setiap bahagian dalam institusi pendidikan kita diambil kira dalam akta ini ya. Okey. Dalam isu-isu perundangan dalam pendidikan terdapat dua bahagian, iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis serta kecuaian guru. Jadi rakan-rakan saya akan membentangkan dengan lebih lanjut isu-isu yang terdapat dalam sistem pendidikan kita. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya Hasyuni binti Maisa akan menyambungkanlah tentang akta-akta ni, tapi kita akan bentangkan tentang isu-isu lah yang berkait rapat dengan akta-akta ini. Sebelum tu untuk apa yang saya faham lah, akta-akta ni merupakan satu base ataupun dasar, kemudian dia diperkukuhkan oleh pekelilin. Pekelilin itulah yang menunjukkan ada apa-apa SOP. Okey, antara isu yang berkaitan dengan akta ni ialah isu tuntutan. Okey, kalau sahabat-sahabat doktor boleh tengok, yang kita orang lampirkan di slide ialah Huon Zon Desak Mahyudin Iktiraf UEC. Kemukakan 15 tuntutan. Isu ni kalau kita kaitkan, dia kadang-kadang berkait rapat dengan politik. Tetapi sebenarnya adakah kita bersetuju, dan dua perkara yang kita kena tengok, apa itu UEC. Okey, kita setuju tak? UEC ni satu, boleh buka next slide sikit. Next slide. Next, okay. Apa kaitan dengan akta dan apakah tu UEC? Okay, kalau kita tengok dalam slide ni, UEC ni satu peperiksaan, okay, pelajar sekolah tinggi dan Cina yang mengambil exam dia. Dia ada 3 tahap, okay, di mana sekolah tinggi dan Cina ini akan mengambil tahap yang pertama lebih kurang UEC Junior, GML, okay, seperti PMR, taraf dia. Kemudian dia punya isi UEC ni ialah
merupakan bahasa Cina merupakan bahasa penghantar bagi kurikulum dan peperiksaan UEC, dan bahasa Cina atau bahasa Inggeris merupakan bahasa penghantar bagi pelajaran matematik, sains dan bio, dan sama level kecuali bahasa Inggeris. Okey, UEC ni kebanyakan diakui dan banyak universiti luar seperti Singapura, Australia, Taiwan dan China iktiraf. Okay? Tapi setengah negara Eropah tidak iktiraf termasuk Malaysia. Okay? Kebanyakan kerana Kerajaan Malaysia pada Mei 2004, Kerajaan Malaysia telah mewajibkan pelajar-pelajar yang menggunakan kelayakan kemasukan selain SPM perlu lulus bahasa Melayu kertas SPM. Isunya kat sini, dia menggunakan bahasa Cina dan dia dia berpaksikan UEC ni dia banyak ke Cina. Okay, next. Okay. Okay, so apa kaitan UEC dengan akta ni? Kenapa kerajaan menolak? Okay, dalam Akta Pendidikan 1946, kalau kita tengok pertama, bahasa kebangsaan kita ialah mesti bahasa Melayu. Okay, bahasa kebangsaan dalam 17, bahasa kebangsaan adalah menjadi bahasa penghantar utama di semua institusi pendidikan dan sistem kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan. Okay, kemudian yang kedua, Menteri yang 18 dalam akta itu, dalam 18, Menteri hendaklah menetapkan satu kurikulum yang dikenali kurikulum kebangsaan. Okay, kurikulum kebangsaan yang ditetapkan di bawah subsection. Okay, jadi dalam UEC itu kurikulum dia daripada negara China. Jadi cara otomatiknya kalau kita kukuhkan dengan akta ini, jadi kita boleh menolak lah UEC itu. Dan kemudian ada lagi dalam akta ni bahagian penilaian dan peperiksaan. Okay, Menteri boleh menetapkan cara murid di sekolah rendah dan menengah hendaklah dinilai dan taraf yang perlu dicapai ke murid itu. Penilaian ditetapkan di bawah subsection adalah tambahan. Jadi penilaian peperiksaan itu mestilah ada standard. Okay, next sikit. Okay. Akhirnya atas desakan dan Malaysia, kementerian telah menetapkan, okay, ada satu saya cari. Jadi kenyataan media Jabatan Perdana Menteri berhubung dengan Unity Examination Certificate, okay, yang dibangkitkan oleh Huang Zhong kepada Perdana Menteri pada 16 Julai 2020, menegaskan bahawa UEC telah mendapat pengiktirafan. Tetapi kerajaan pada tahun 2000 telah menerima lepasan UEC untuk program PISMP dengan bidang bahasa dengan syarat lulus sijil pelajaran SPM dan mempunyai sekurangnya grade ujian dalam bahasa Melayu. Jadi menegaskan UEC perlu mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Itu highlight dia, dasar pendidikan kebangsaan sekiranya mahu dipertimbangkan penyelesaiannya oleh kerajaan pada masa hadapan. Maksudnya kalau diorang menggunakan exam UEC ni untuk masuk ke mana-mana aktiviti ke apa untuk diiktiraf, jadi syarat yang pertama mesti lulus bahasa Melayu, kemudian dalam SPM, kemudian mesti inilah dia punya dasar pendidikan dia mesti mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Tetapi kalau kita tengok dalam akta-akta tu, benda ni boleh berubah. Okay, mesti diingatlah, banyak akta dia memberi kuasa perkataan menteri. Menteri boleh mengubah, menteri boleh menyediakan apa-apa. So sebenarnya bergantung pada menteri jugalah. Itu okay kan? Itu maksudnya bergantung pada menteri jugalah macam mana nak decide. Ini jadi panas jugalah hari tu kan? Okay, dia pun menuntut hak sama rata lah. Maksudnya kenapa tak boleh iktiraf UEC? Malaysia tak boleh iktiraf UEC, Singapura boleh iktiraf kan? Isu dia sebab dia menggunakan kurikulum lah. Dasar pendidikan dia tak menggunakan dasar pendidikan kebangsaan. Okay, makasih Fikin. Okay, terima kasih Kak Yuni. Next. Okay, Kerry kan? Kerry. Okay, sila Kerry. Okay, Assalamualaikum. Saya Khairiah binti Kamarudin. Saya akan dengan
isu-isu yang pernah berlaku dalam bidang pendidikan yang melibatkan penggunaan Akta Pendidikan 1996. Baik, salah satu isu yang melibatkan kecuaian guru di sini yang dikatakan dalam akta adalah akta undang-undang tidak bertulis yang melibatkan kecuaian guru. Okey, ada satu isu di sini di mana isu yang melibatkan kes 3 pelajar maut. Okey, dan juga isu murid jatuh maut di sekolah, guru besar atau pengetua wajar didakwa. Okey, saya nak fokus pada isu yang 3 pelajar maut ni dulu. Okey, kalau tak salah saya, isu ni adalah isu yang terjadi apabila murid-murid ni dibawa ke satu pertandingan. Betul kalau saya Ya, salah, betul. Betul. rakan-rakan betulkan ni. Betul. Okay, guru ni dia bawa 3 pelajar ni pergi pertandingan menggunakan kenderaan sendiri. Ketika itu, kalau tak salah saya, masih belum ada SOP yang mengatakan bahawa guru-guru yang hendak membawa pelajar untuk mewakili apa-apa pertandingan tidak boleh bawa kenderaan sendiri. Okay, hanya boleh dibawa oleh kenderaan yang disediakan oleh pihak PPD, pihak kementerian lah, saya guna pihak kementerian lah. Tapi apa berlaku pada kes ni adalah cikgu ni dia membawa murid ni menggunakan kenderaan dia sendiri. Dan malang tak berbau, pelajar yang dia bawa tu maut Dan sejak kes inilah Dr. Mazli dia mahu SOP tentang pengangkutan yang digunakan oleh guru untuk bawa murid ni disemak semula. Dan selepas inilah berlaku SOP baru. Syikin boleh pergi next slide. Okey. Okey, sejak isu inilah saya rasa isu ni 1999 keluar satu SOP di mana guru-guru dah dia boleh membawa kenderaan sendiri, tapi dia ada syarat-syarat dia. Ini dia punya carta alih dia lah. Okey, cikgu-cikgu perlu isi borang. Okey, dan dia bukan termaktub dalam akta pun, dia hanya sekadar satu SOP yang cikgu-cikgu perlu ikut jika hendak membawa murid menggunakan kenderaan sendiri. Okey, dia kena isi beberapa borang yang ditandatangani oleh pihak guru besar. Okey, bila kita next slide. Okey. Okey, ini Jadi nak tambah sikit Syikin SOP. SOP. Sebenarnya kalau ikut ni dia adalah perkeliling yang barulah yang 2019 yang dikeluarkan lah untuk sekurang-kurangnya ada satu sistem lah untuk guru. Isu ni mungkin tertempias juga, ada satu isu yang dulu yang mana pelajar maut dan masuk dalam mahkamah dan didapati guru bersalah. Jadi mungkinlah SOP ni sebenarnya nak kata satu pendinding tak juga, tapi sebenarnya satu tata cara lah untuk mempertahankan. Tak satu juga sokongan lah untuk hujah kepada guru. Okey, Keri. Okey, ini antara satu lagi isu yang dikatakan melibatkan juga kecuaian guru di mana kes buli. Okey, kes buli pelajar. Okey, di mana yang saya tahu kes ni parent ni menang kan? Ya. Okey, parent ni menang, katanya guru ni disalahkan kerana tidak menunaikan amanah. Ini kalau tak salah saya berlaku di sekolah asrama di mana katanya wardennya dah menjalankan tugas. Tapi kejadian yang berlaku pada waktu tu tidak dinyatakan. Betul? Waktunya. Waktunya tak dinyatakan. Jadi parentnya tak puas hati. Jadi dia macam bangkitkan isu ni di mahkamah dan setahu saya akhirnya isu ni dimenangi oleh ibu bapa tersebut. Ini pun kes yang kononnya dikatakan melibatkan kecuaian guru. Okey lagi. Okey, next. Okey, yang ni saya serahkan pada Cikgu Hidayah. Hidayah Muhammad Saleh. Yes. Christine.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Saleh yang akan membentangkan kes seterusnya iaitu tentang kes zaman guru yang semakin menjadi-jadi pada zaman sekarang ni. Okey. Isu penjaga menyaman guru semakin menjadi sejak kebelakangan ini. Beberapa kes yang diviralkan di media sosial sebelum ini membuka mata masyarakat bahawa guru juga mempunyai maruah yang perlu dipertahankan. Guru juga manusia biasa yang kadang-kadang ada silapnya. Okey, saya pilih sebagai guru yang selalu sebagai kes adalah Cikgu Azizan. Kita tengok kronologi kes Cikgu Azizan. Pada 31 Oktober 2017 sebutan kes. 27 November 2017 dokumen pertuduhan diserah. Pada 19 Disember 2017 perbicaraan beliau. Okey, next. Okey, Cikgu Azizan pada tahun 2017 kes saman telah dilakukan pada Cikgu Azizan yang menampar seorang murid yang didakwa oleh pihak sekolah kebangsaan Taman Semarak seringkali melakukan kesalahan berat. Antara kesalahan berat yang dia lakukan adalah menghidu gang, ponteng kelas dan membuli pelajar lain di sekolah. Okay, next. Okey, daripada rentetan peristiwa Cikgu Azizan, maka larangan ini garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Unit disiplin KPM telah mengeluarkan satu larangan daripada pihak KPM kepada guru-guru yang ingin menjadikan sistem pendidikan di Eropah sebagai teladan. Okay, next. Okay, namun sistem pendidikan di Eropah dan termasuk Jepun dari mula lagi mereka tidak memberikan tekanan kepada pelajar. Berbanding dengan Malaysia, kita lebih daripada awal kita dah lebih macam bagi penekanan kepada pelajar secara disiplin, kan secara jadinya untuk kita ubah ikut cara Eropah ataupun Jepun sangat berbeza untuk menukar. Bukan senang untuk kita tukar cara pembelajaran tu. So, jadinya kita perlu untuk terapkan rasa kasih sayang dulu. Kita perlu terapkan rasa enjoy, pelajar pergi sekolah. Barulah kita boleh dapat macam mana sistem pendidikan di Eropah ataupun di Jepun. Sebagai contoh, negara Perancis dan Estonia tanpa tekanan dan stres serta rasa gembira untuk ke sekolah. Jadinya pelajar rasa gembira hadir ke sekolah, maka tiada sebarang kurang ajar yang wujud dalam masalah pelajar di sekolah. Okay, next. Okey, gempar satu Malaysia apabila Cikgu Azizan didakwa di Mahkamah Seremban kerana menghukum anak murid yang didapati melanggar disiplin sekolah. Cikgu Azizan didakwa di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan iaitu mendatangkan kecederaan dengan sengaja. Sabit kesalahan 1 tahun penjara dan denda RM2,000. Bagi penjawat awam, boleh dikenakan tindakan tata tertib seperti dipotong 3 mata gaji dan ditahan kenaikan 3 tahun dan lebih berat ditamatkan perkhidmatan. Tapi Cikgu Azizan telah dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Magistrate Seremban pada 19 Disember 2017. Kita tak tahulah sebab dia menarik ke apa, ada dengar isunya ibu bapa tarik balik ini saman tu. Dayah, cuma kalau dalam kes Cikgu Azizan ni sebab dalam Akta Pendidikan tu hanya pengetua sahaja boleh rotan dan rotan tu pula
tidak boleh dibuat secara di tempat perhimpunan. Secara betul. Betul kan? Jadi dia- mungkin kalau Cikgu Azizan dia rotan ke apa, pengetua kena turun kuasa. Mungkin kat situ yang Cikgu Azizan kalah tu. Betul? Betul. Kan? Betul. Betul. Itulah pentingnya kita kena tahu pasal akta. Sebab dia So, jangan sentuh murid sebarang. Yes. Walaupun niat untuk mendidik, Yeah. Jangan kena berasas. sentuh. suka-suka. Sebab tu kan daripada kes ni menjadikan cikgu-cikgu rasa macam takut untuk mengajar Betul. macam yelah cara kita kadang-kadang mendidik kita tersentuh kan. Yelah kita manusia, kita bukannya malaikat, kita pun ada perasaan kan. Kadang cikgu anggap anak murid macam anak sendiri kan. Dia boleh kepada gangguan seksual juga tau. Bahaya tu. Teruk tu. Bahaya. Sebab menyebabkan sentuhan. Okay. Itu sahaja bahagian saya. Terima kasih. Alright. Thank you Cikgu Hidayah. Ya, terima kasih juga. Okay, seterusnya kita masuk kepada Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 oleh Cikgu Khairia. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nur Rashikin. Baik, berbalik kepada saya semula. Baik, kalau diikutkan tadi, Cikgu Nur Rashikin ada maklumkan di awal slide di mana akta, undang-undang dalam akta ni dia ada dua jenis, iaitu undang-undang bertulis dan juga undang-undang tidak bertulis. Okey, undang-undang bertulis ni maksudnya undang-undang yang dah ada dalam akta, cikgu tu tak patuh, dia boleh dikenakan tindakan. Kalau undang-undang yang tidak bertulis yang melibat kecuaian guru ni, contoh macam kes tadilah, saman yang melibatkan defendant dan juga plaintiff semua itulah. Okay, saya nak fokus pada undang-undang bertulis di sini, iaitu isu buku rekod mengajar. Baik, kalau semua kawan-kawan dapat tengok slide ni, dia kata sabit kesalahan tidak membuat buku rekod boleh didenda tidak melebihi RM500. Okay, untuk pengetahuan semua, sebenarnya isu cikgu tak buat buku rekod ni sebenarnya ramai. Memang ramai. Ini berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang guru, ramai sebenarnya. Tapi cuma benda ni dia isunya tidak dibesarkan. Sebab apa? Sebab benda ni di bawah kawalan pihak sekolah. Okay, saya nak ambil satu isu di mana saya dapat, bukan di sekolah saya berkongsi pengalaman ni dengan suami saya. Suami saya juga seorang guru. Dia cakap dia pernah dengar satu kes seorang guru, dia tidak pernah buat buku rekod mengajar selama 1 tahun. Okay, apa berlaku di hujung tahun, sebab kita hujung tahun adalah proses menyerahkan buku rekod mengajar kita pada pentadbir kan. Jadi apa berlaku pada akhir tahun tu, bila cikgu tu nak serah buku rekod pada guru besar, cikgu tu tak ada buku rekod. Okay, apa berlaku, guru besar dia ambil buku rekod yang kosong, dia minta cikgu tu salin semula apa saja buku rekod, salinlah daripada kawan ke apa ke, janji cikgu tu dia buat buku rekod, ada buku rekod. Macam tu. Daripada perkongsian daripada suami saya tadi, saya boleh buat satu tanggapan saya lah, satu andaian saya di mana kenapa isu ni tidak pernah diperbesarkan, sebab dia melibatkan pengurusan sekolah. Kalau guru besar kalau guru besar tak ambil tindakan terhadap guru ini, sesuatu pada guru ini, guru besar pun akan dikenakan tindakan oleh pihak lain. Kan? Jadi sebenarnya isu ni tak diperbesarkan sebab dia boleh dikawal oleh pihak sekolah. Macam isu saman menyaman ni di luar kawalan pihak sekolah. Jadi kalau ibu bapa nak saman guru besar dia tak boleh buat apa. Hanya boleh adalah dia dia akan cuba untuk perbetulkan keadaan. Okay? Betul, sebab kalau tentang buku rekod mengajar yang tak buat ni, sebab dia hanya dalam kelompok guru-guru dalam sekolah. Tapi bila sama-sama ni kita dah melibatkan komuniti luar, mak ayah. Benda tu dah berada di luar pagar. Sebab tu masyarakat, orang luar lebih nampak kesalahan sama-sama daripada
apa sebenarnya tanggungjawab kita dalam sekolah dan apa sebenarnya yang perlu kita buat dalam sekolah tu. Okey, ya betul. Okey, jadi benda ni boleh dikawal oleh pihak sekolah. Okey, sebab itulah isu ni tak pernah diperbesarkan pun. Sedangkan kalau nak tengok kat rata-rata mesti akan ada cikgu-cikgu yang tak buat buku rekod. Okey? Okey, next. Isu yang seterusnya yang saya ingin kongsi kat sini adalah cikgu-cikgu mengajar dengan tidak mengikuti sukatan pelajaran. Okey? Nampak macam benda ni kecil, tapi dia boleh didenda sehingga 5,000 atau 3 bulan penjara atau kedua-duanya. Okey? Nampak benda ni sebenarnya sangat ringan, tapi bila dia dah termaktub dalam akta, benda ni akan jadi berat. Okey, ada juga. Tapi sebenarnya bukan ringan ni, sebab kalau tak ikut sukatan salah betul-betul lah kan, bukan ringan sebenarnya. Kita akan anggap benda tu berat. Pada orang luar dia akan anggap benda ni nothing, sekadar tak habis sukatan pelajaran. Tak sampai kena di penjara kan. Nampak tak? Pandangan orang terhadap akta ni tak sama sebenarnya. Okey. Jadi ada juga cikgu-cikgu yang tak habis sukatan. Mungkin tanpa pengetahuan guru besar. Mungkin guru besar atau pengetua dia tahu, tapi dia tak ambil tindakan. Sebab macam saya cakap tadi, kalau dia ambil tindakan, dia sebagai pengurus sekolah, dia juga akan dikenakan tindakan. Okay, jadi benda ni hanya dalam kelompok sekolah sahaja yang lebih mengetahui. Sebab itu saya kata akta pendidikan ni sebenarnya luas. Bukan hanya pada isu saman menyaman sahaja. Okay, kalau tengok apa yang Syikin kongsikan tadi, sebenarnya banyak sebenarnya kandungan akta ni sebenarnya. Okay, ada lagi? Next. Okay, next issue. Saya akan serahkan kepada Nur Hidayah Maskuri. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum, saya Nur Hidayah binti Imam Maskuri. Sebenarnya kita ni dah hampir kepada penghujung. Okay. Berdasarkan daripada akta-akta tu, kalau kita teliti ataupun kita baca satu persatu, sebenarnya dia memang sangat banyak dan macam ada ahli kumpulan Kak Yuni tadi bagi tahu, akta ni dia macam ada yang kurang selesa untuk kita, iaitu dia lebih kepada memberi kuasa lebih kepada menteri. Okey, bila kita guru-guru ni ada yang disaman, golongan guru ni dia macam tak ada satu perlindungan macam mana mereka nak melindungi diri daripada tuduhan-tuduhan yang mungkin benar ataupun salah, itu kita tak tahu. Tapi kalau kita tengok daripada Keratan Akhbar ni sebenarnya pada tahun 2017 bertajuk doktor wajib memiliki insurans indemnity profesional bermula tahun 2019. Ini sebenarnya pada ketika kerajaan Barisan Nasional. Dah lama lah. Okay. Dan saya ada bertanyakan tentang insurans ini. Indemnity ni sebenarnya dia insurans untuk melindungi diri mereka jika berlaku kecuaian. Maksudnya biasalah sebab doktor kan dia melibatkan rawatan ataupun melibatkan nyawa. Jadi mungkin kadang-kadang ialah kita manusia, kita ada melakukan salah. Dan bila ada berlaku kecuaian, mereka ada insurans ni untuk melindungi mereka. Dan saya ada bertanya kepada kawan-kawan saya yang bekerja sebagai doktor dan ternyata memang insurans ni memang ada. Di mana kalau untuk doktor yang berkhidmat di hospital kerajaan, mereka memang ada benda ni. Kerajaan memang membayar insurans ni untuk doktor-doktor yang berkhidmat dalam sektor kerajaan. Tetapi kalau doktor yang berkhidmat di swasta, mereka kena bayar sendirilah. Tapi at least mereka ada perlindungan untuk mereka apabila berlaku sesuatu nanti. Tapi bagaimana dengan kita sebagai guru, jika ada sesuatu yang berlaku kepada kita, apa yang kita boleh gunakan untuk melindungi diri kita? Tapi dalam insurans tu, adakah insurans yang boleh mengcover kecuaian cikgu tu? Kategori insurans tu sendiri. Kan? Itulah yang dipersoalkan. Tapi bila saya tak bertanya lebih lanjut lah kepada kawan yang berkhidmat sebagai doktor sebab dia pun tengah busy tadi tu. Cuma saya nak confirmation lah, sebenarnya benda tu memang ada. Sebab dia pun berkhidmat di hospital kerajaan. Maksudnya dia ada lah. Kita pun berkhidmat sama juga di sektor kerajaan, tapi kita tak ada benda ni. Patut tak diperjuangkan supaya semua cikgu dapat perlindungan macam doktor?
Patut. Mungkin dia perjuangan dalam parlimen. Tak, kalau tak diperjuangkan pun cuma NUTP. ada closer dalam insurans tu yang untuk cikgu, betul tak? Kalau indemnity profesional ni mesti ada closer dalam insurans tu untuk diorang kan, untuk doktor kan. Mesti ada lah Tapi kot tak kalau ada siapa yang menyoh kita mengambil insurans untuk lindung diri kita kan. rasanya kalau Ada orang pun- yang jual insurans pun dekat sekolah kita dia tak pernah cakap pasal indemnity. Tak ada. Banyaknya secara persendirian je kan. Kan biasa macam perubatan, tak cover. Kan dia hanya cakap Saving. secara general saja. Bukan hayat. Itulah. Jadi isu dia, adakah kita patut diberi peruntukan yang sama, betul tak? Yes, mungkin boleh dibincangkan dalam kelas kita nanti. InsyaAllah. Okay. Next. Okay, pesanan akhir dari Cikgu Hidayah Maskuri. Okay, seperti yang tertera Yes. di skrin anda, pesanan dari Mahkamah yang Mulia. Ingat dan ingat, kejahilan undang-undang bukan satu alasan untuk tidak dikenakan hukuman. Sebagai guru, kita sepatutnya berfikir secara waras apa yang boleh kita buat, apa yang kita tak boleh buat. Gunalah. Kena ambil tahu, kena cakna tentang undang-undang, lebih-lebih lagi tentang pendidikan. Sister Zahira nak tambah? Lepas ni akta kena tampal dekat dinding kelas. Macam si Faye. Dia bukan akta je tau, kita kena tahu perkeliling. Dia bukan akta. Akta tu base kan, perkeliling yang melengkapkan. Anak saya nangis sekejap. Okay. Ada lagi nak tambah Cikgu Khairiah? Tak ada, setakat ni sama seperti yang lain. Cikgu Hidayah Saleh? Tak ada. Cikgu Hasyuni? Tak ada. Okay, so insyaAllah sahabat-sahabat kita akan sambung perbincangan kita dalam kelas esok hari Sabtu insyaAllah 12 sampai 2. Terima kasih untuk Dr. Halim, kawan-kawan, sekumpulan serta yang menonton kami. Sekian saja dialog daripada kami. Forum kami, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.